Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziman bin Abdul Ghani, sekarang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Perseli 5 Putrajaya. Pembintangan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk kajian yang telah dilaksanakan, iaitu faktor penentu kesejahteraan ekonomi subjektif dalam kalangan penjawat awam di Putrajaya. Kandungan pembintangan saya pada pagi ini adalah melibatkan pengenalan kajian-kajian lepas, metodologi kajian, hasil kajian dan perbincangan, dan yang kelima, kesimpulan, implikasi kajian dan cadangan. Kerajaan Malaysia telah berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya dengan memberikan penekanan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup dari rancangan Malaysia Pertama dari tahun 1966 hingga 1970 sehinggalah ke rancangan Malaysia yang ke-11. Dan kesejahteraan hidup telah menjadi agenda utama kerajaan dan ia merupakan satu konsep yang luas yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Dan untuk itu, kesejahteraan hidup penjawat awam juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan yang sewajarnya selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan efektif serta berkesan dalam kalangan penjawat awam. Dan kesejahteraan hidup terdiri daripada pelbagai elemen kepuasan dalam kehidupan seperti kesihatan, situasi kewangan, hubungan sosial, nilai diri, masa lapang kekeluargaan dan pekerjaan. Dan untuk itu tumpuan khusus kajian ini diberikan kepada domain kesejahteraan ekonomi subjektif atau dikenali sebagai subjective economic well-being dalam kalangan penjawat awam di Putrajaya. Seterusnya kita pergi kepada kenyataan masalah. Kenapa kajian ini dijalankan? Pertama sekali, ia melibatkan isu peningkatan kos sara hidup yang peningkatan harga umum yang diukur oleh indeks harga pengguna IHP yang berterusan peningkatannya, iaitu daripada 1.0% pada tahun 2015, 3.5% pada tahun 2016 dan sehingga 2018 telah meningkat kepada 2.7%. Kedua masalah yang dikenal pasti adalah purata pendapatan bulanan isi rumah, di mana berlaku peningkatan pendapatan namun tiada kajian dibuat sejauh manakah tahap kepuasan isi rumah atau rakyat Malaysia berkaitan dengan peningkatan pendapatan mereka. Jadi kajian ini perlu dijalankan. Yang ketiga itu perbelanjaan penggunaan dikaitkan dengan isu kos sara hidup, di mana laporan penyiasatan pendapatan isi rumah 2016 telah menunjukkan bahawa peningkatan perbelanjaan pengguna isi rumah telah meningkat daripada 3,578 pada tahun 2014 kepada RM4,033 pada tahun 2016. Namun hanya pertumbuhan sebanyak 6% berbanding 9.8% dalam laporan 2014. Yang keempat, masalah yang telah dikenal pasti adalah ketidakmampuan isi rumah untuk membuat simpanan, di mana kadar simpanan isi rumah di Malaysia adalah antara yang terendah di dunia, dan ini telah dilaporkan di dalam Khazanah Research Institute tahun 2016. Yang kelima, hutang isi rumah. Itu berlaku tren penurunan hutang isi rumah sejak tahun 2014 sehingga 2017. Ini menunjukkan ketidakmampuan rakyat Malaysia untuk memiliki pemilikan harta yang lain dengan tidak melakukan hutang atau pinjaman. Dan yang keenam iaitu amalan perlakuan berekonomi, di mana kajian berkaitan dengan amalan perlakuan berekonomi berada pada tahap yang sangat rendah, iaitu pada 10 tahun yang lalu. Jadi kajian pada tahun ini yang dijalankan pada 2018 cuba untuk melihat sejauh mana tahap perlakuan berekonomi semasa. Dan seterusnya kita pergi kepada objektif. Sebanyak 6 objektif telah digariskan dan 6 persoalan juga telah digariskan oleh penyelidik. Pertama itu mengenal pasti tahap kepuasan terhadap pendapatan perbelanjaan. Kedua, mengenal pasti tahap kepuasan terhadap simpanan dan pemilikan harta. Yang ketiga, tahap kesejahteraan ekonomi subjektif dalam kalangan penjawat awam. Yang keempat, itu menentukan perbezaan kesejahteraan ekonomi subjektif. Yang kelima, untuk menentukan perkaitan antara kepuasan domain-domain yang telah dikenal pasti dengan kesejahteraan ekonomi subjektif dalam kalangan penjawat awam. Dan yang keenam, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi subjektif dalam kalangan penjawat awam. Sebanyak 9 hipotesis kajian telah digariskan, iaitu hipotesis pertama hingga ketiga untuk menjawab objektif yang keempat, dan hipotesis yang keempat hingga ke-8 bagi menjawab objektif yang kelima, dan hipotesis yang ke-9 bagi menjawab objektif yang ke-6.
Dan kita pergi kepada kajian-kajian lepas secara ringkas. Kesejahteraan ekonomi adalah merupakan satu elemen penting yang digunakan bagi mengukur kesejahteraan hidup seseorang individu atau sesuatu isi rumah secara menyeluruh. Ini menurut Pak Im, Yahya, Saleh, Said, Hashim dan Yahya pada tahun 2004. Dan tanggapan atau penilaian seseorang mengenai keadaan atau ekonomi mereka berdasarkan apa yang diperlukan dan apa yang dikehendaki. Ini menurut Heho dan Wilhelm pada tahun 1998. Dan kalau ikutkan kajian ini banyak menyentuh kajian-kajian yang lepas untuk dibuat rujukan, dan viewer atau penonton-penonton bolehlah melihat kajian ini daripada soft copy yang akan disediakan oleh pihak Rustia. Dan untuk teori asas kepada kajian ini, saya menggunakan satu teori dan dua model, iaitu teori utility dikenakan oleh Alfred Marshall pada 1890, di mana Marshall ada mengaitkan di antara utility dengan kebahagiaan atau happiness atau keseronokan, pleasure, di dalam edisi pertamanya, manakala istilah kepuasan, satisfaction, di dalam keluaran edisi terakhirnya, iaitu menurut Martinoia pada tahun 2003. Dan model kedua, model yang saya gunakan adalah model penggunaan dan pengeluaran yang diperkenalkan oleh Maghrabi pada tahun 1991 yang menggunakan elemen-elemen istilah komputer, iaitu kita guna input, throughput dan output, di mana input itu merujuk kepada sumber manusia atau individu yang bekerja untuk mendapatkan pendapatan, dan pendapatan ini akan digunakan, akan dibelanja di dalam isi rumah, iaitu melalui throughput, di mana penggunaan elemen penggunaan atau merujuk kepada perbelanjaan. Apabila seseorang itu berbelanja, mereka akan mendapat kepuasan daripada hasil perbelanjaan terhadap barangan dan perkhidmatan. Dan lebihan perbelanjaan akan digunakan untuk buat simpanan, dan ini akan menyebabkan kepada kesejahteraan seseorang isi rumah itu. Okey, dan model yang kedua yang digunakan adalah model life cycle hypothesis yang diperkenalkan oleh Modigliani dan Bloomberg pada 1954, di mana di dalam model ini elemen simpanan digunakan, di mana individu akan mula membuat simpanan apabila berlakunya peningkatan pendapatan selaras dengan tempoh mereka bekerja. Namun apabila sampai di tahap persaraan, apabila tiada lagi punca pendapatan, mereka akan menggunakan simpanan ini untuk meneruskan kehidupan isi rumah mereka. Dan seterusnya, kerangka kajian yang telah dibangunkan, telah dikumpulkan dengan menggunakan istilah tiga elemen penting di dalam kajian ini, iaitu input, throughput dan output, di mana ia menerangkan hubung kait dan perkaitan antara elemen-elemen ini, di mana elemen input merujuk kepada sosiodemografi, pemilikan harta dan pendapatan, dan elemen kedua iaitu throughput yang meliputi perlakuan berekonomi, simpanan dan perbelanjaan, dan output iaitu kesejahteraan ekonomi subjektif. Jadi pada model dan teori ini maka diwujudkan kerangka kajian penyelidikan saya ini. Dan seterusnya kita pergi secara ringkas kepada metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian berbentuk korelasi. Dan saya sampel kajian ini adalah sebanyak 383 orang sahaja. Prosedur persampulan iaitu dengan menggunakan kaedah rawak pemilihan 5 buah kementerian yang terlibat, di mana 5 buah kementerian telah dipilih secara rawak daripada 25 buah kementerian dan 100 orang responden di setiap kementerian. Dan untuk teknik analisis data, beberapa kaedah digunakan, iaitu analisa deskriptif, ujian T dan ANOVA sahala. Seterusnya, korelasi Pearson, dan yang terakhir, regresi pelbagai. Dan seterusnya, sebelum kajian itu dilaksanakan, ujian kebolehpercayaan telah dijalankan dan dapatan adalah seperti berikut. Dan ini adalah dapatan kajian, di mana maklumat latar belakang responden terdiri pada lelaki seramai 192 orang atau 41%, manakala 59% di kalangan penjawab awam wanita. Dan umur responden yang tertinggi adalah antara 31 hingga 49 tahun, iaitu melibatkan 82%. Dan kajian ini juga turut melihatkan kumpulan perkhidmatan, di mana melibatkan kumpulan pelaksana dan juga pengurusan dan profesional.
Dan tempoh perkhidmatan yang tertinggi dicatatkan antara 6 ke 10 tahun dalam kalangan responden kajian ini. Dan daripada kepuasan pendapatan, kita lihat yang keempat, iaitu melihat jumlah pendapatan hakiki yang diterima pada hari ini, skala antara 1 hingga 5 mencatatkan 3.19, di mana menunjukkan skala yang tertinggi yang telah diberikan oleh responden, manakala terendah adalah 2.92. Daripada skala-skala yang diberikan, maka saya menggunakan kaedah possible total score untuk mendapatkan tahap kepuasan, di mana untuk tahap kepuasan pendapatan hanya pada tahap sederhana, iaitu pada frekuensi 277 responden atau 59.1%. Seterusnya untuk perbelanjaan, tahap kepuasan juga pada tahap sederhana, iaitu pada 349 responden, 74 mewakili 74.4%. Seterusnya kita melihat kepada simpanan, itu kepuasan terhadap simpanan juga mencatatkan pada tahap yang sederhana, iaitu pada 51.8%. Seterusnya untuk pemilikan harta juga pada tahap yang sederhana, iaitu 55.9% daripada 262 orang responden. Seterusnya kita melihat kepada perlakuan berekonomi. Ini sangat penting, di mana sebanyak 20 item telah digariskan dan diberikan. Antara yang tertinggi adalah pengguna membeli di kedai yang menawarkan pada harga yang rendah atau murah dengan membuat perbandingan harga, di mana seramai 436 atau 93% responden mengamalkan pelakuan berekonomi ini dalam menjimatkan perbelanjaan isi rumah mereka. Dan yang terendah adalah menggunakan pengangkutan awam ke tempat kerja, iaitu 15.6%. Kita faham di Putrajaya kebanyakan penjawat awam menggunakan kenderaan sendiri untuk ke tempat bekerja. Dan amalan tahap pelakuan berekonomi daripada kajian ini saya dapati berada pada tahap yang tinggi, iaitu 60.1%. Ini merupakan penemuan yang terbaru yang yang kita boleh tengoklah. Dan kesejahteraan ekonomi subjektif, ekonomi sekarang mencatatkan yang tertinggi, iaitu 2.83, di mana untuk tahap kesejahteraan ekonomi subjektif ini juga berada pada tahap sederhana, iaitu 62.0%. Seterusnya keputusan hipotesis. Hipotesis yang pertama kesimpulannya ditolak, hipotesis kedua diterima, hipotesis ketiga diterima, hipotesis keempat diterima, kelima diterima, keenam diterima, ketujuh diterima dan ke-8 diterima, di mana terdapat berkaitan signifikan pelakuan berekonomi dengan kesejahteraan ekonomi subjektif. Dan ini merupakan keputusan hipotesis yang dicatatkan secara di mana kepuasan pendapatan menjadi penyumbang terbesar kepada kepuasan ekonomi subjektif. Dan kesimpulannya, tahap kepuasan responden terhadap pendapatan, perbelanjaan, pemilikan harta dan simpanan berada pada tahap yang sederhana. Namun, tahap kesejahteraan ekonomi subjektif responden berada pada tahap sederhana juga. Dan seterusnya amalan pelakuan berekonomi kita dapat lihat berada pada tahap yang tertinggi, di mana dengan ekonomi sekarang responden mengambil tindakan melakukan amalan pelakuan berekonomi atau economizing behavior, di mana mereka mengamalkan tindakan-tindakan untuk menjimatkan atau mengoptimumkan sumber ekonomi mereka. Dan seterusnya faktor penyumbang kepada kesejahteraan ekonomi subjektif yang tertinggi itu pendapatan berbanding variabel-variabel lain yang telah dibincangkan. Dan implikasi kajian ini, tahap kesejahteraan ekonomi subjektif berada pada tahap yang sederhana. Jadi pihak kerajaan perlu membuat semakan semula penetapan gaji penjawat awam selaras dengan iklim ekonomi sekarang. Dan tahap kepuasan responden terhadap pendapatan perbelanjaan berada pada tahap sederhana, dan ini memerlukan perhatian segera daripada pihak kerajaan, di mana kawalan, salah satu elemen kawalan yang boleh dibuat adalah tahap keberhutangan penjawat awam, di mana tahap keberhutangan agak tinggi, dan ini perlu diberi perhatian seawal penjawat awam memasuki kerja sebagai seorang penjawat awam. Dan untuk gedung ilmu, kajian ini mengenai kesejahteraan ekonomi subjektif tidak pernah dijalankan oleh mana-mana institusi di Malaysia, di universiti-universiti. Jadi kajian ini dapat memberikan faedah dan manfaat kepada penyelidik-penyelidik yang akan datang. Dan seterusnya kepada pengguna, dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dan panduan untuk pengguna dalam mengadaptasikan perlakuan berekonomi yang lebih baik dan bersesuaian dengan tahap ekonomi keluarga mereka. Dan cadangan kajian, okey, tidak perlu disentuhlah. Dan penerbitan kajian ini telah diterbitkan di dalam Jurnal Pengguna Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.